Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia Baginda ke-79 tahun. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Semasa majlis menghadap, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pasambah dan sembah tahniah daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke negara ini. Nice kebaya ya. Thank you. Assalamualaikum. Aman ya. Ya. Salam. Malaysia ya. The next good afternoon. Australia, new one ya. Cambodia. Here from Laos. India. Yeah. Okay. Good afternoon to you. Yeah. Thank you. Bersempena sambutan ulang tahun puja usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam mengendalikan majlis solat fardu asar berjemaah, bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Majlis disertai 280 orang terdiri dari 13 persatuan wanita yang bergabung di dalam Majlis Wanita dan ahli Persatuan Jururawat Penjuru dikepalai oleh Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsat selaku wakil yang dipertua majlis. Pengisian acara termasuk bacaan Sayyidul Istighfar. Jawatan Kuasa Takmir Muslimah Masjid Omar Ali Saifuddin menganjurkan majlis membaca ratib Al-Atas dan doa kesyukuran sempena puja usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Antara pengisian acara tazkirah bertajuk Wanita dan Rahsia Amal Ikhlas serta doa Allah peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Majlis seumpamanya juga dihasrat dapat mempererat ukhuwah dalam kalangan muslimah serta jemaah masjid di samping mengimarahkan masjid melalui penganjuran majlis keagamaan yang penuh keberkatan. Umat Islam dilanda oleh satu jenis perubahan berbahaya di bawah pengaruh falsafah liberalisme yang berlaku bukan saja di alam Melayu, bahkan di alam Nusantara seluruhnya. Liberalisme sudah menjadi satu gerakan modernisme Islam yang muncul di awal abad ke-19. Berucap pada perasmian persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu kali ke-14, Mufti Kerajaan menekankan golongan Islam liberal kini berselindung di sebalik pelbagai alasan untuk mengkaji semula agama, Al-Quran dan Al-Hadis serta menilai semula hukum hakam fikah. Oleh itu, Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid menegaskan semua pihak perlu sama-sama menghadapi dan menghalang golongan tersebut dari berjaya merosakkan umat Islam. Perasmian persidangan berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ini adalah
bahaya Islam liberal itu tidak dapat dipandang ringan. Ia mengancam akidah dan boleh membawa sesat. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan semua untuk berhati-hati dan mengambil langkah tegas membendungnya dari terus merebak meracuni masyarakat. Pembentangan kertas perdana bertajuk Sumbangan Data, Kodilogi dan Filologi dalam kajian Ahli Sunnah wal Jemaah di Alam Melayu disampaikan oleh Datuk Aiman Al-Aktiti, penolong Profesor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Persidangan dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali melalui Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia dan Kolej Pengajian Islam Prince of Songkla University Thailand. Sementara itu, beberapa kertas kerja ucap tama dibentangkan pada persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu ke-14. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Dalam kertas kerja bertajuk Islam di Alam Melayu, Keilmuan Islam Depani Cabaran Era Kecerdasan Buatan AI, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin bin Mokti, Dekan Fakulti Usuluddin UNISA, menyentuh mengenai pemikiran Islam yang akan sentiasa menghadapi cabaran dalam gelombang zaman digital dan AI yang lebih mencabar. Manakala Profesor Dr. H. Rosihun Anwar, Rektor Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia, menyampaikan kertas kerja bertajuk Navigating the Future, Islamic Science and Knowledge in the Malay World Confronting Artificial Intelligence AI, membincangkan mengenai komuniti Islam di selatan Thailand mengintegrasikan AI sebagai alat untuk pendidikan dan pemerkasaan sebagai manifestasi mandat untuk meningkatkan status komuniti melalui pengetahuan. Profesor Dr. Ibrahim Narong Graksaket, Prince Songkla University Patani Thailand, dalam kertas kerja bertajuk Roles of Religious Leaders in Promoting a Dialogue Among Different Religious Sects in Thailand, menekankan kepentingan pembinaan kapasiti mampan, sokongan institusi dan perkongsian kolaboratif antara institusi keagamaan, masyarakat medani dan badan kerajaan untuk memastikan inisiatif dialog membawa kepada keharmonian komuniti. Malam tadi, persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu ke-14 menutup tirainya dengan malam apresiasi. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang kertas kerja terbaik dan pembentang terbaik. Penganjuran persidangan tahun ini diharap dapat membuka peluang dalam bidang kajian semasa yang berimpak tinggi melalui semangat kolaborasi dalam usaha memperkasakan penyelidikan serantau. Majlis Penyerahan Sumbangan Bank Islam Brunei Berhad BIBD bagi melaksanakan projek hiasan dalaman fasa kedua Masjid Suri Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damit Kampung Manggis Madang diadakan kemarin. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan perjanjian membekal dan memasang pintu masuk utama kayu berukir masjid berkenaan. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datu Paduka Sri Setia Haji Awan Suhaili bin Haji Muhyiddin, Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dan Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid tersebut. Sumbangan disampaikan oleh Awang Zul Hazransa bin Haji Imran, Pemangku Ketua Perhubungan Kerajaan dan Projek Khas dan Pengarah Urusan BIBD.
Projek hiasan dalaman fasa kedua bernilai RM96,000 dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Program Jati Diri Kohort ke-9 bukan sahaja membantu pelajar mengenali kekuatan dan kelemahan diri, malah mengukuhkan semangat setiakawan dan jati diri. Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berucap demikian pada majlis penutupan program Jati Diri Kohort ke-9. Majlis penutupan berlangsung di kem latihan program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, daerah Temburong. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menyeru pelajar agar terus memanfaatkan segala pengalaman dan ilmu yang diperoleh sebagai panduan dalam membina masa depan gemilang untuk diri, masyarakat dan negara Brunei Darussalam. Program Jati Diri bermatlamat meningkatkan dan mengukuhkan integriti, disiplin, rasa bertanggungjawab, prinsip keagamaan dan mengubah minda pelatih agar lebih berdaya tahan. 45 pelatih yang mengikuti program tersebut menerima sijil setelah menamatkan pengajian selama 6 bulan. Saya banyak belajar dan banyak benda-benda yang tidak didapat diperolehi daripada luar ataupun jarang dilihatkan apa cara-caranya seperti kawat dan mendisiplinkan diri mengikuti masa. Pesanan kepada belia di luar sana, jangan takut untuk keluar daripada comfort zone. Teruskan mencuba apa yang belum pernah kita ni cubalah. Pengalaman saya berada di dalam kem, cara mendisiplinkan diri, berdikari, bekerjasama secara kumpulan. Kembali selepas ini dengan berita lainnya. Ingin mengurangkan bil elektrik, ingin mengetahui bagaimana? Mudah saja. Gunakanlah panel solar dan sertai program net metering. Tapi bagaimanakah panel solar menghasilkan tenaga? Apabila matahari bersinar, panel solar yang dipasang akan menghasilkan elektrik yang Auda perlukan dan sekaligus membantu Auda menjimatkan bil elektrik setiap bulan. Tetapi bila solar panel Auda disambungkan dengan program net metering, Auda bukan sahaja dapat menjimatkan bil elektrik tetapi juga mengurangkan jejak karbon, menjimatkan penggunaan tenaga dan seterusnya menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih. Bagaimanakah program net metering boleh membantu Auda? Program net metering adalah satu sistem yang menghubungkan panel solar Auda dengan grid elektrik. Ianya merupakan inisiatif yang disokong oleh kerajaan yang membolehkan Auda untuk menjadi pengguna dan penyumbang tenaga. Pada masa yang sama, menggalakkan penggunaan tenaga bersih. Di siang hari apabila matahari bersinar, panel solar Auda menghasilkan elektrik yang Auda perlukan. Manakala jika ada lebihan tenaga yang tidak digunakan, ianya akan mengalir kembali ke grid dan menjadi kredit kepada Auda atas tenaga yang Auda sumbangkan. Manakala pada waktu malam, ketika panel solar Auda tidak menghasilkan tenaga elektrik yang Auda perlukan akan dibekalkan daripada grid. Program ini dapat digunakan oleh semua orang dan merupakan salah satu kunci kepada masa depan yang lebih hijau. Itulah program net metering secara ringkas. Sertai inisiatif kerajaan ini dan beralih kepada tenaga solar sekarang. Dan marilah kita bersama-sama mencipta masa depan yang lebih cerah dan bersih ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam inisiatif kemanusiaan dan kemasyarakatan, satu memorandum persefahaman ditandatangani di antara Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam BRC dan Bank Baiduri. Majlis penandatanganan berlangsung di Ibu Pejabat Bank berkenaan di Gadong. Menyaksikan penandatanganan, Dr. Dayang Hajah Lailawati Haji Jumat, Pengarah Perkhidmatan Hospital. Menandatangani bagi Bank Baiduri T. Eng Hoi, Ketua Pegawai Eksekutifnya, sementara BRC ditandatangani oleh Dayang Lailatul Zubaidah binti Haji Muhammad Hussein, Presiden Persatuan. Melalui perkongsian tersebut, bank berkenaan akan menyediakan bantuan kewangan dan sukarela kepada BRCK yang baru dilancarkan. For newborn care and childminding.
Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menerima kunjungan ramai delegasi Yayasan Muslim Phuket, Masjid Al-Madinah Darussalam dan Masjid Nurul Qulub Razita Thailand. Delegasi diketuai oleh Panya Samporat, pengasas dan pengurusi yayasan berkenaan. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Lawatan mencerminkan hubungan dua hala yang erat dalam bidang pendidikan antara negara Brunei Darussalam dan Thailand serta sebagai amalan perkongsian terbaik. Lawatan juga bertujuan memahami struktur pentadbiran dan operasi harian Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan meneroka kurikulum akademik termasuk tawaran subjek dan cara memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai. Lebih 30 mu'alaf dari keempat-empat daerah menyertai musabakah membaca Al-Quran dan menghafaz surah-surah lazim beserta pemahamannya bagi mu'alaf senegara. Musabakah bersempena Jubli Delima Pusat Dakwah Islamiah diadakan di pusat berkenaan. Diadakan selama 2 hari, 25 peserta telah pun memperdengarkan bacaan. Hari ini 11 peserta akan bertanding dalam kategori menghafaz dan pemahamannya. Dianjurkan oleh bahagian pembangunan mu'alaf, Tarbiyah Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah bertujuan memperkasakan pembacaan dan penghafazan surah-surah lazim sebagai amalan harian. Jelajah Kerjaya 2025 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei memberi peluang kepada orang ramai untuk berjumpa terus dengan pelbagai syarikat yang terlibat menyertai kerjaya berkenaan dan memohon jawatan kosong yang ditawarkan. Jelajah Kerjaya buat kali kedua diadakan secara bergilir-gilir di keempat-empat daerah. Jelajah Kerjaya kali ini berada di daerah Tutong di Dewan Serbaguna Kampung Serembangun sehingga hari ini. Acara yang sama juga akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Kemasyarakatan Belalong. Manakala bagi daerah Brunei dan Muara pada 16 hingga 19 Oktober di Dewan 1 dan 2 Bridex Jerudong. Di daerah Tutong ini selama 2 hari untuk memberikan peluang kepada anak-anak tempatan jika sekiranya ada yang mau membuat CV consultation ataupun ingin mengetahui tentang apakah inisiatif-inisiatif atau program yang diungkayahkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei untuk kepada anak-anak tempatan. Pejabat Penolong Naib Chancellor Penyelidikan, Inovasi dan Kelestarian Universiti Brunei Darussalam UBD baru-baru ini menghoskan TEDx UBD kali ketiga. Acara menghimpunkan 8 speaker untuk meneroka bagaimana warisan dan kemodenan boleh membentuk masa depan. Kira-kira 100 orang menghadiri acara yang turut mengungsikan perspektif pelbagai tentang interaksi antara tradisi dan inovasi. TEDx UBD diadakan di Pusat Kesenian Pro-Chancellor UBD. Kementerian Kesihatan menerima makluman berhubung dengan penularan semula satu mesej di media sosial mengenai kejadian pokok tumbang yang berlaku di kawasan Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha bertarikh 16 Disember 2022. Bagi makluman orang ramai, mesej berkenaan adalah maklumat lama dan tidak lagi sahih. Kementerian Kesihatan memaklumkan tiada kejadian seumpamanya dilaporkan berlaku di mana-mana kawasan di hospital berkenaan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai agar tidak menularkan semula mesej lama dan hendaklah menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya kepada orang lain bagi mengelakkan kekeliruan dan salah faham.